Saya dah cerita kisah seorang lelaki muda yang meninggalkan anak 7 orang dengan isterinya. Yang mana amalannya setiap malam mesti baca la ilaha illallah setiap malam 1000 kali. Masa dia bukan ada sakit tenat, sakit berat, tak ada apa. Tetapi bila dekat dengan saat dia nak kematian, dia sakit dalam seminggu ke 2 minggu begitu. Dan ada ketikanya doktor pun tak tahu kenapa dia koma sekejap saja. Dalam sehari 2 hari dia koma, dia tak sedar. Dalam keadaan dia tidak sedar, dia koma tu, mulutnya tidak berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai doktor panggil, isteri panggil, suami kamu ini tak berhenti ucap la ilaha illallah. Sedangkan kalau ikut mesin, ikut semua alat-alat ni, suami kamu sebenarnya dalam keadaan yang koma, yang dalam keadaan tidak sedar. Kamu bercakap dengan dia pun dia tidak dengar apa-apa. Dan dia tak boleh bagi respon. Tapi lidahnya tidak berhenti sebut la ilaha illallah. Kita ni nak sangat mati sebut la ilaha illallah. Berapa kali sehari kita sebut la ilaha illallah? Cita-cita mahu mati dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab Nabi sebut apa? Dakhalal jannah. Dia pasti akan masuk syurga. Soalannya ni, dijamin syurga. Dakhala ni fi'il madi. Fi'il madi, bukan mudhari'. Fi'il yang telah lepas, pasti. Maksudnya testimoni dah ada. Orang yang mati kalimah la ilaha illallah ini, dia akan masuk syurga. Allahu Akbar, ibu-ibu sekalian. Sambil masak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat tak dulu ibu-ibu kalau dia dodoi anak, macam mana caranya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul tak? Sampai ibu tidur dulu, anak tak tidur lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allah, Allah. Tak tidur lagi, tidurlah, tidur. Geramlah budak ni, tak tidur lagi. Dah habis dah la ilaha illallah. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, ajarkanlah kalimah yang pertama kepada anakmu, la ilaha illallah. Itu memang sunnah. Jadi ibu-ibu dulu, ulama-ulama dahulu bijak. Bila dodoi anak, mesti la ilaha illallah. Hari ini ibu-ibu moden dodoi anak dengan apa? Dengan TV, dengan telefon, pasang cerita kartun, anak tertidur sambil tengok cerita. Saya ingat saya adik-adik 10 orang, bawah saya anak kedua ada 8 orang. Kalau kena dodoi buai tu kan, sampai marah-marah lah dekat adik tu. Kita la ilaha illallah tu dah berapa ratus kali dah. Dia belum tidur, dia celek lagi. Kita pun pusing buai tu supaya dia tak nampak kita. Saya lah buat macam tu, supaya tak nampak sebab dia nak tengok. Tapi rupanya bila anak tu lambat tidur, lagi banyak kita sebut la ilaha illallah. Betul atau tidak? Kalau sebut 10 kali anak sudah tidur, 10 kali sajalah. Rupanya kenapa anak tu susah nak tidur? Rupanya dengan itulah kita ucap banyak kali la ilaha illallah. InsyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anda lihat sendiri sekeliling tu, kita ada tiang-tiang yang tegak berdiri. Di sana pun adalah satu usaha untuk membangunkan pusat ilmu di sini, madrasah yang akan dibangunkan nanti. Itu juga memerlukan sumbangan dan juga bantuan daripada semua yang akan menelan belanja sebanyak 2 juta dalam masa tempoh 6 bulan daripada sekarang. Dan operasi di sini pun akan bermula pada bulan Mac tahun hadapan 2024. Saya nak share rumah contoh pada siapa yang ingin berhajat, mengimpikan untuk jadi penduduk di Perkampungan Hijaz, silakan. Dia bukan hanya untuk warga emas, untuk warga muda lagilah kita alu-alukan. Tetapi dengan syarat yang menginap di sini, dia mesti istiqamah dengan majlis ilmu yang kita akan adakan setiap hari. Ada pengajian berkitab, ada pengajian formal untuk anak-anak kan. Sekolah-sekolah akan dibina di dalam sekolah rendah, sekolah menengah. Kita plan tu sampai nak bina college lah, insya-Allah. Kemudian dalam ini akan dibuat agrotourism, akan dibina resort,
Akan ada suka-suka sunah memanah, berkuda, berenang. Sebab kita akan buat beberapa kolam renang tertutup bagi perempuan, kolam renang khas bagi lelaki dan untuk keluarga. Kemudian dalam ini akan dibangunkan mini-mini kilang untuk wujudkan ruang pekerjaan. Dan dalamnya ada plantation. Kita dah mulakan dah apa, nanti kita bawa. Kita ada perikanan, ikan dah berapa kolam dah kita ni ikan kita dah keluarkan hasil dah. Kita dah dapat pendapatan dah daripada ikan. Kemudian kita akan buat mini zoo sebagai tarikan tempat ini, perkampungan hijrah ini akan menjadi tarikan pelancongan luar negara, dalam negara, Islam dan non-Muslim. Kita nak supaya mereka hadir dengan tarikan pelancongan, tetapi mereka hadir ke sebuah tempat untuk berhijrah. Hijrah daripada non-Muslim ke Muslim, hijrah daripada kurang baik lebih baik, dan hijrahkan diri kita daripada alam dunia ke alam barzah dengan lebih baik. Macam itulah. Okey, so pasal apa saja persoalan tentang perkampungan al-hijrah, anda boleh rujuk kepada laman rasmi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini ada rumah contoh. Boleh tengok. Ini ada rumah contoh. Ini rumah contoh untuk 1 bilik. Kita akan buat rumah 2 bilik. Kita akan buat rumah 3 bilik jika ada yang untuk 3 bilik. Sebab tu saya katakan bukan hanya untuk warga emas. Mungkin ada keluarga yang ingin menginap di sini, tapi dengan syarat dia boleh komit dengan majlis ilmu yang kita buat. Sebab kita nak masjid yang kita bina, surau ataupun pusat ilmu itu imarah. Jadi kita tak nak, dia nak surrounding yang ilmiah, yang islami, so dia nak duduk di sini, no. Kita boleh tengok yang paling utama mereka yang menginap di sini adalah mereka yang boleh memberikan komitmen lah kepada program-program yang disediakan. Kita boleh tengok ini rumah contoh kita. Ini bilik. Ini kita buat contoh kalau siapa yang nak beli rumah di sini dengan siap ID, dia wakaf, sistem wakaf. Beli dan wakafkan kepada Yayasan Al-Hijrah. Ini tandas apa semua. Inilah design yang kita cadangkan. Inilah contohnya kita siapkan kitchen cabinet apa semua. Ini adalah kawasan pertanian yang kita dah mula membajak. Kita dah mula ni lebih kurang 1 ekar. Ini adalah test lah. Ini adalah pilot project untuk pertanian. Kita akan buat sistem fertigasi ni dalam proses lagi semua ni. Kalau berjaya untuk pilot project di sini, kita terus buat timun lah. Timun fertigasi, timun batang. Berjaya, kita akan buat untuk 4 ekar lagi di tanah yang lain. Tuan-puan sekalian, itu yang saya sebutkan. Kita memang ada plan untuk sustain ekonomi supaya kita tidak bergantung pada semua ramai bagi kos operasi perkampungan hijrah. Namun peringkat awal untuk membangunkan bangunan-bangunan yang besar. Contoh International Islamic School, masjid, musalla, mini-mini kilang, rumah-rumah asnaf, rumah anak yatim, rumah fakir miskin, rumah ibu tunggal petunggal, rumah pekerja, gelandangan, semua itu adalah memerlukan kos yang sangat tinggi, juta-juta. Itu yang peringkat awal kita perlukan sokongan, sumbangan daripada tuan-puan sekalian. Jadi insya-Allah jadikanlah perkampungan hijrah ni satu tempat pilihan anda untuk menanam tanaman yang akan dituai nikmatnya di akhirat kelak. Sebab itu kita panggil dunia adalah ladang untuk menanam dan untuk menikmati hasil adalah di akhirat. So jadikanlah perkampungan hijrah 42 ekar ni sebagai ladang untuk menanam tanaman yang akan kita nikmati di akhirat, iaitu tanaman pahala untuk kita semua.